Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya Dr. Syakina binti Shaleh. Hari ini saya Eritan Sejia berpegang nombor matris D2020109265 akan membentangkan pentaksiran akhir saya iaitu HNF 3012 Falsafah Ilmu yang bertajuk Perbandingan Teori Kebenaran Performatif dan Teori Struktural Paradigmatik. Tanpa membuang masa, mari kita tengok pengenalan dia. Jadi, apa itu teori kebenaran? Teori kebenaran merupakan ilmu pengetahuan yang berkait rapat dengan pencarian kebenaran. Bukan semua pengetahuan manusia dapat disebutkan sebagai ilmu. Hanya pengetahuan tertentu yang diperoleh daripada aktiviti ilmiah dengan kaedah sistematik, analisis dan pengujian data yang dapat disebutkan sebagai ilmu pengetahuan. Teori performatif. Teori ini berasas pada abad ke-20 John Laszlo Austin dan dipeluk oleh ahli falsafah lain. Teori performatif ini menjelaskan pernyataan bahawa suatu pernyataan yang dianggap benar sekiranya mewujudkan kenyataan. Teori struktural paradigmatik pula, teori ini menyatakan bahawa kebenaran diasaskan pada paradigma ataupun perspektif tertentu dan disokong oleh sekumpulan komuniti saintifik. Mari kita lihat pengujahan teori performatif. Teori performatif menyatakan bahawa kebenaran hanya diputuskan oleh pemegang pihak berkuasa sahaja. Antara contoh situasi yang memperlihatkan ciri-ciri teori ini ialah pelaksanaan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia untuk membendung penyebaran COVID-19. Oleh itu, semua komuniti, sama ada warga negara ataupun bukan warga negara, mesti mematuhi pemerintah tersebut kerana pemerintah tersebut dia mempunyai hak tertentu untuk mengenakan tindakan ke atas individu yang tidak taat. Bukan itu sahaja. Contoh seterusnya ialah pelaksanaan ketetapan 1 Syawal juga antara bukti teori kebenaran performatif dilaksanakan di Malaysia. Kita tidak dinafikan bahawa kebenaran performatif ini dia turut membawakan kehidupan sosial yang teratur, mempunyai peraturan disiplin dan kestabilan. Namun, teori ini juga mempunyai kelemahan dia, seperti tidak mendidikkan anggota masyarakat untuk berfikir secara kritik dan rasional. Ia dikatakan demikian kerana masyarakat terlalu bergantung dengan pemegang otoriti. Oleh itu, masyarakat akan menjadi lebih kurang inovatif dan juga inisiatif. Untuk penghujahan teori struktural paradigmatik pula, paradigma ini adalah pandangan a priori yang dinyatakan oleh Kuhn dan pandangan a priori sadar ini adalah pandangan dunia. Paradigma ini dia menunjukkan kepelbagaian individu dalam penerapan nilai bersama untuk memahami fungsi penting ataupun kritikal pengetahuan. Jadi setelah kegagalan berterusan menyelesaikan masalah yang menyebabkan krisis berlaku, paradigma pun telah diuji. Oleh itu, apabila terdapatnya keputusan negatif ataupun nilai-nilai negatif yang mengenai paradigma, masyarakat pasti akan menentangnya. Jadi pada masa yang sama, proses mengenal pasti paradigma ini dia lebih mementingkan kelebihan kebenaran yang lebih kuat dengan semua kemungkinan, terutama ketika melibatkan pentafsiran kesesuaian antara fakta dan teori. Oleh itu, perubahan seperti paradigma lama pergi ke paradigma baru ini adalah subjektif kepada semua orang dan dia tidak boleh dipaksa. Terdapat juga perbezaan antara teori performatif dan teori struktural paradigmatik. Perbezaan yang pertama dalam teori performatif ialah kebenaran ini dia diputuskan oleh pemegang otoriti sahaja. Manakala dalam teori kebenaran struktural paradigmatik, kebenaran berdasarkan paradigma ataupun perspektif tertentu dan disokong oleh para ilmuwan. Perbezaan yang kedua ialah kebenaran ditentukan secara perseorang, iaitu oleh seorang pemegang otoriti sahaja dalam teori performatif. Untuk teori kebenaran struktural paradigmatik ini, kebenaran dia ditentukan secara berkumpulan dan pandangan yang bersama telah dipersetujui dalam sesebuah komuniti. Perbezaan yang seterusnya dalam teori performatif ini ialah kebenaran yang diperoleh adalah mutlak dan tidak fleksibel. Ini kerana rakyat perlu mematuhi arahan pemerintah dan tidak boleh membatalkannya. Tetapi dalam teori kebenaran struktural paradigmatik ini, kebenaran yang diperoleh ini dia lebih fleksibel. Ini kerana paradigma manusia boleh berubah. Perbezaan yang keempat ialah masyarakat akan menjadi kurang inisiatif dan juga kurang inovatif dalam teori performatif. Ini kerana mereka biasa mengikutkan kebenaran oleh
oleh pemegang otoriti. Tetapi dalam teori kebenaran struktur paradigmatik ini, dia menunjukkan keanekaragaman dalam penerapan nilai-nilai bersama yang memenuhi fungsi-fungsi esensi ilmu pengetahuan. Jadi itu sahaja perbandingan teori performatif dan juga teori kebenaran struktur paradigmatik. Bagi refleksi peribadi pula, dapat saya simpulkan bahawa teori kebenaran performatif dan teori kebenaran struktur paradigmatik ini dia mempunyai pandangan yang berbeza dalam pencarian teori kebenaran. Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahawa teori performatif kebenaran hanya diputuskan oleh pemegang otoriti tertentu, sedangkan teori struktur paradigmatik ini kebenaran mesti disokong oleh sekelompok komuniti ilmuwan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.